Okey, baik. Kita nak sambung tentang zaman air batu dan cikgu akan mulakan rekod. Dan kepada para pelajar, semua pelajar kalau kamu nak tengok balik rekod-rekod kelas kita sebelum ini, boleh pergi ke YouTube channel cikgu. Iaitu Cikgu Rafi. Boleh pergi ke sana, tengok Cikgu Rafi. Dan di situ ada banyak playlist sejarah tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. So, kamu klik pada sejarah tingkatan 1 dan carilah sejarah tingkatan 1 2022. Itu adalah kelas-kelas kita yang terkini. Okay. So, itu paling penting. Baik. So, kita nak lihat tentang zaman air batu. Tapi sebelum tu jangan lupa tau. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Okay. Macam YouTuber aku. Okay. Boleh Please subscribe, like, and share. Jangan lupa tu. Okay. Baik. Okay. Boleh. Okay. Baik. Kita lihat zaman air batu. Zaman air batu sebenarnya adalah zaman terpenting yang memberikan kesan kepada perubahan bentuk fizikal bumi. Seperti yang ada pada hari ini iaitu zaman air batu. Dan zaman air batu ialah garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun. Itu dipanggil zaman air batu. Kenapa jadi air batu, cikgu? Sebab suhu bumi turun. Suhu bumi menurun. Dan suhu bumi menurun. Terima kasih banyak Usaini. Suhu bumi pula. Suhu bumi. Suhu bumi menurun pada tahap membeku dalam jangka masa yang lama. Baik, cikgu nak tanya, siapa tahu kalau tahap bumi membeku, berapakah dia punya darjah Celsius untuk membeku? Siapa tahu? Untuk membeku. Ya, betul. 0 darjah. Betul. 0 darjah Celsius. Bermakna air akan membeku. Dan kalau turun lagi, dia memang membeku. 0 darjah Celsius Sejuk ke cikgu 0 darjah Celsius? Cuba korang on aircon. On aircon yang paling bawah, yang paling sejuk 16. Kalau kat aircon biasa ada yang paling sejuk 16 kan. 16 darjah Celsius. Dekat bilik kamu sejuk tak? 16. Yang paling rendah suhu dia. Sejuk tak? Sejuk kan? Betul. Itu 16 pun dah sejuk. Ini kan pula 0 darjah Celsius. Sejuk. Sejuk yang amat. Jadi Maksudnya kalau tak pakai baju yang sepatutnya beku lah kan? ya, betul. Kamu tahu tak, kalau di orang-orang di kutub utara ada tempat-tempat yang negatif. Negatif 3, negatif 5, negatif 20. Yang itu kalau 16, kalau negatif 16 darjah Celsius tu, memang kalau kamu tak pakai glove kat tangan. Kalau tangan tu kamu tak pakai glove, kamu jalan-jalan kat luar, tangan kamu akan membeku, darah akan membeku. Dalam tempoh 1 jam, kalau dibiarkan, kamu boleh ketuk tangan kamu, tangan kamu akan patah dan putus macam tu je. Sebab membeku. Boleh mati? Ya, boleh. Sejuk yang keterlaluan boleh membawa maut. Jadi berhati-hati. Sebab itu jangan suka sangat. Sejuk mesti best. Kadang-kadang sejuk berbahaya. Berbahaya. So, kalau kita lihat sebahagian besar bumi, khususnya di bahagian kutub utara dan kutub selatan diliputi oleh air batu yang tebal, dikenali sebagai lapisan-lapisan ais. Cikgu, salji boleh makan ke? Boleh? Boleh. Tapi kalau kau nak pergi tempat sejuk, nak makan salji, nak buat apa? Sejuk perut kau nanti. Jangan. Baik. Lapisan ais ini menyebabkan kawasan air batu menjadi luas di kawasan kutub dan juga di kawasan pergunungan. Okey.
Dan pada akhir zaman air batu, okey, bumi, okey, sebelum kita pergi pada akhir zaman air batu, okey, cikgu bawa kamu nak pergi ke tengok ke kawasan yang banyak, okey, yang banyak yang banyak air batu. Nak tak tengok kawasan dia? Okey. Nak okey. Baik. So cikgu boleh buat ABC lah kan kalau boleh makan salji. Memanglah boleh. Bukan setakat ABC, cendol pun boleh. Nak buat cendol pun boleh. Korang ni tak ada ingat lain, asyik ingat makan aja korang ni. Apa cerita korang ni? Asyik ingat makan je ni. Dah makan belum ni? Udah sarapan ke belum ni? Asyik ingat makan aja ni. Aduh, yai kan. Dah. Makan come first. Okey, baik. So, okey. Kami kan masih dalam proses membesar. Yelah. Baik. Cikgu faham. Okey. Baik. So, kita akan pergi daripada Shah Alam, kita akan pergi ke North Pole. Okey, North Pole. Okey, di manakah North Pole? Okey, jom kita pergi. Okey, kita terbang. Okey, kita pergi ke North Pole. Kita nak tengok apa yang ada di sana. Okey. So, ini North Pole ni bandar. Sebenarnya kita tak boleh pergi kat sini. Ini bandar di kawasan Amerika. Sebenarnya kita nak pergi mana? Kutub Utara. Manakah Kutub Utara, cikgu? Jom kita tengok Kutub Utara, iaitu di bahagian okey, yang di atas ni. Okey. So kalau kita lihat ini, nampak tak? Kita pergi ke Greenland. Inilah dia Greenland. Cikgu, saya nak tanya boleh? Silakan. Kenapa kalau ais dia cakap Greenland, bila Okey. bila yang rumput tu dia kata air Iceland. Yang gini dua pulau ni kan. Yang sebelah kiri tu Greenland, yang sebelah kanan tu Iceland, betul? Betul. So, dia sebenarnya ada cerita. Dia ada cerita sebenarnya. Kau nak dengar cerita dia? Nak dengar kenapa nama dia Greenland dan Iceland? Okey, dia sebenarnya begini. Dulu ada penjelajah Inggeris. Penjelajah Inggeris ini not Sentinel dia. Okey, penjelajah Inggeris ini dia duduk di Iceland. Suatu hari dia pergi ke kawasan ini. Kawasan ini belum ada nama lagi ya. Okey, dia pergi ke kawasan ini, kemudian dia pergilah ke tepi pantai. Okey, dia pergi ke tepi pantai kat sini, kemudian kan dia duduk kan, sambil tu dia pakai teropong. Dia tengok dekat dia tengok teropong ni, dia pergi tengok ke depan. Dia tengok ke depan tau. Dia tengok ke depan itu, daripada teropong tu dia ada bawa pembantu. Pembantu dia tu adalah seorang orang India lah. Orang India sebenarnya yang menjadi pembantu Inggeris. Inggeris ni dulu memang selalu bawa pembantu orang India. Jadi bila dia tengok kawasan tu kan, lepas tu orang India tu tanya kan, "Sir, what we call this land? What we can call this land?" Lepas tu yang orang Inggeris tu tengok kan, "Wow, what an ice there. Wow, what an ice there." "What? Got ice there? What? Ice. Okay, kemudian Indian tu cakap apa? "Oh, so this is Iceland." Kemudian dia bagi tahu. So, jadi dapatlah nama tempat ni Iceland. Nampak tak? Cikgu, boleh ke pergi North Sentinel India tu? Kenapa? Boleh ke pergi? Memang boleh. Kemudian orang Inggeris tadi dengan orang India tadi pergi ke kawasan yang putih ni. Dia pergi ke tepi pantai ni. Lepas tu bila tepi pantai ni kan, kemudian dia pasanglah teropong itu. Teropong itu dia tengok ke sini pula. Dia tengok macam tu.
Okey, yang orang Inggeris tengok ke tanah yang hijau ini. Orang India tu tanya pada orang Inggeris tu, sir, what we gonna call this area, this land. Lepas tu dia kata apa? Yang Inggeris tu kata apa? Wow, what green there? What? What's green there? What green is green? Jadi Indian tu Dia kata apa? pekak ke cikgu? Jadi dia kata, oh ini Greenland. Jadi itu yang terbalik. Yang sana jadi Iceland, yang situ jadi Greenland. Itulah ceritanya. Cikgu, Ah, cikgu. ya. India, India tu pekak ke? What? Tak. Dia suruh berulang-ulang kali tanya, nak confirm. Padahal orang Inggeris tu bertanya tentang apa yang dia nampak. Itu je, nak bagi tahu tentang apa yang nampak. Jadi itulah cerita. Dan cerita tu cikgu dapat dalam buku majalah Ujang dan juga Gila-Gila. Gitulah cerita dia ya. Okey, baik. Okey, baik. Nak tak kita mendarat di kawasan-kawasan yang ada ais ini? Jom kita mendarat untuk tengok apa yang ada kat kawasan ni cikgu. Kan kawasan yang putih-putih ini ada apa cikgu? Okey. Jom kita tengok apa yang ada. Risau. Nampak tak? Ini kawasan dia penuh dengan air batu. Macam galaksi pula ya. Nampak tak? Bila kawasan itu penuh dengan ais, bermakna dia tak ada pokok. Dia tak ada pokok. Nampak tak? Kawasan dia memang tak ada pokok, semata-mata batu dan juga lapisan air batu. Inilah roper dia. Nampak? Ni air batu. Okey. So, kena berhati-hati sebab kalau nak berjalan tu takut terpijak lubang. So bahaya sebenarnya kawasan-kawasan yang banyak air batu ni. Dan ada pula ni tengah solat ke ni kot? Tengah solat kot. Okey, bersangka baik tengah solat. Okey. So ada yang bertanya, cikgu kalau nak pergi sana naik kapal terbang ke kereta? Okey, naik kereta pun boleh, naik kapal terbang pun boleh. Boleh. Naik pergi kereta pun boleh, naik kapal terbang pun boleh. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Okey, tinggal nak kena cubalah. Kalau nak pergi naik kereta tu. Okey. Baik. So itulah contoh okey, lapisan-lapisan ais. Itu contoh dia. So itu kawasan-kawasan yang masih ada air batu di bumi ini. Jadi kita lihat di sini pada akhir zaman air batu. Zaman air batu ni, okey, kita lihat bumi mengalami proses pengglasiran. Apa itu pengglasiran? Okey, pengglasiran ialah kecairan air batu. Maknanya kalau air batu tu mencair, itu dipanggil pengglasiran. Terdapat 3 tahap tau, 3 kali sebenarnya okey, air batu ini pernah mencair. Iaitu pada kira-kira yang pertama 900 hingga 600 juta tahun dahulu. Tahap kedua iaitu pada 250 hingga 80,000 juta tahun dahulu. Berjuta-juta ya. Dan tahap ketiga kira-kira 10,000 juta tahun dahulu. So itulah berlakunya okey, pengglasiran iaitu kecairan air batu. So perubahan iklim dunia kepada suhu panas telah menyebabkan berakhirnya zaman air batu. Baik. Kita nak tengok tahap zaman air batu dan ini paling penting. Paling penting. Korang tengok betul-betul Zaman air batu ada 4 tahap. Dengar sini betul-betul. 4 tahap zaman. Iaitu zaman Miocene, kemudian zaman Pliocene, kemudian zaman Pleistocene dan juga zaman Holocene. Baik. Tak. Okey, baik. So kalau dia ada pertanyaan,
Cikgu, zaman air batu ni sebelum lahirnya Nabi Muhammad ke selepas? Sebelum lah. Bukan sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Adam lagi. Sebelum Nabi Adam lagi. Tu. Kemudian, cikgu, zaman air batu ni maksudnya satu bumi penuh ais lah. Tak. Sebenarnya, bila disebut zaman air batu tu, zaman air batu tu sebenarnya dia sebenarnya berlaku di kawasan ini. Kawasan sini sampai kat sini, kemudian sampai dekat Eropah sini, sampai sini. Sini je. Sini yang penuh dengan air batu. Dipanggil zaman air batu. So, kawasan yang ini tetap panas seperti biasa. Nampak tak? Tetap panas seperti biasa. So, yang sejuk tu, zaman air batu tu di bahagian atas. Berdekatan dengan kawasan lautan Arktik dan juga Antartika bawah ni. Ni pun sejuk juga. Itu je. Yang tengah-tengah sama je, panas. Okay? Baik. So, itu berkaitan dengan zaman air batu. Okay, kita lihat zaman air batu terbahagi kepada 4: Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Cikgu, bukan PlayStation. Bukan. Okay. Cikgu tahu memang zaman yang kelima ada zaman PlayStation, zaman sekarang lah. Tapi tak ada. Tak ada zaman PlayStation. Sebenarnya yang ada Miocene, Pliocene, Pleistocene dan Holocene. So kalau katakan, cikgu macam mana nak ingat ni? Oh, senang saja. Nak ingat, kamu hanya perlu MPPH. MPPH. Itu cara nak ingat dia. Iaitu merujuk kepada Miocene. Iaitu yang pertama sekali, iaitu Miocene. Kemudian Pliocene. Kemudian Pleistocene. 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 Dan juga yang terakhir ialah Holocene. Holocene. Mana wujud apa tu PlayStation tu macam mana dia wujud? PlayStation macam mana dia wujud? PlayStation tu kan game. PlayStation tu kan game. Sudah tentulah ada penciptanya. Dan penciptanya, dia menukarkan nama dia. PlayStation. Kan? Macam mana nama dia boleh? Nama yang mana? Nama yang ini ke nama PlayStation tu? PS2. Oh, PS2. Nama pun PlayStation. Apa maksud PlayStation? Stesen untuk bermain. Maknanya perhentian ataupun satu tempat, satu alat. Station dipanggil station ataupun alat untuk apa? Untuk bermain. Itu je PlayStation. Itu je. Kan? So, jangan tanya cikgu. Cikgu tak main PlayStation. Cikgu tak main PlayStation Cikgu main gitar, main drum. Itu je lah yang cikgu main. Okay, baik. So, kita tengok di sini. Zaman Miocene, Pliocene, Pleistocene dan Holocene. So, kita tengok macam apa? Macam MPH pula kan? Macam kedai buku. Betul? Macam kedai buku MPH pula. MPPH ya. So, kita tengok zaman Miocene dulu. Apa itu zaman Miocene? Zaman Miocene dipercayai berlaku antara 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu. Maknanya lama betul. 23 juta tahun hingga 5 juta tahun dahulu. So, gunung ganang yang ada pada hari ini, sekarang ini, telah terbentuk secara fizikal dan adanya mamalia. Mamalia tu apa? Binatang yang melahirkan anak. Betul tak? Mamalia ialah binatang yang melahirkan anak. So, mamalia telah wujud dan berkembang di bumi. Begitu juga dengan hidupan di laut dan juga di air. Dan suhu dunia pada waktu ini adalah panas dan kering. Dia permulaan dia suhu dia panas dan kering. Sebelum berlakunya zaman Pliocene. Zaman Pliocene ini
Okey, yang kedua, zaman Pliocene dipercayai berlaku antara 5.3 juta tahun dahulu hingga 2.6 juta tahun dahulu. So, itu jarak dia. Ahli sains menyatakan pada zaman inilah berlaku penyejukan global. Okey, penyejukan global zaman Miocene. Zaman Miocene dia lebih panas. Tapi kalau Pliocene dia akan lebih sejuk. Dan penyejukan dan pengeringan alam sekitar global, alam sekitar keseluruhannya, menyumbang kepada penyebaran besar padang rumput dan savana pada masa itu. Maknanya, bila ada kawasan yang sejuk, maka kawasan yang lapang tu menjadi lebih luas. Mana-mana yang ada tasik, mana-mana yang ada sungai, semuanya beku. Jadi, kawasan itu jadi lapang tau. Lapang besar. Kemudian ada rumput-rumput yang kecil-kecil. Jadi pada waktu itu jambatan darat Panama antara Amerika Utara dan Amerika Selatan terbentuk dan mendorong penghijrahan tumbuhan dan haiwan ke habitat baru. Alamak cikgu, saya tak faham lah ni cikgu. Jambatan darat Panama macam mana cikgu? Senang je. Meh cikgu bawa kamu. Nak tengok Jom kita tengok. Kita tengok Panama. Bukan Panama bukan Panama tapi Panama. Panama tu bukan. Tu lain. Okey. Baik. So cikgu bawa kamu ke Amerika. Okey, ini Kanada dan kemudian di bawah ni Amerika. Kamu nampak tak? Yang di atas ini adalah Amerika Utara, yang ada United States ni, Amerika Utara dan yang di bawah ini adalah Amerika Selatan. Yang bawah ni Amerika Selatan, yang ada Venezuela, ada Brazil, ada Colombia. Ini adalah Amerika Selatan. So, yang dikatakan jambatan darat Panama tu sebenarnya adalah di sini. So, sepanjang ini dipanggil jambatan darat Panama. Kerana apa? Kerana dia seolah-olah macam jambatan ataupun bridge untuk menyambungkan Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Jadi, dia terbentuk bila? Semasa zaman air batu. Zaman air batu iaitu zaman Pleistocene, wujudlah dikatakan sebagai jambatan darat Panama ini. Ni Panama lah ni. Nampak tak? Panama. Kerana apa? Kerana pada waktu itu zaman air batu. Jadi bersambunglah di antara benua Amerika Utara dengan benua Amerika Selatan. Dahsyat dahsyat kan? Jadi itulah yang kita lihat tentang maklumat itu. Iaitu bila bersambung, maka kita tahu bahawa tumbuh-tumbuhan dan haiwan berhijrah ke tempat baru. Ada haiwan-haiwan daripada Amerika Utara yang atas, dia berhijrah pergi ke Amerika Selatan. Ada binatang daripada Amerika Selatan, dia berhijrah pergi ke Amerika Utara. Sebab apa? Ada jambatan darat Panama tadi. Jadi itu cerita dia. So, dataran tinggi juga terbentuk pada zaman ini. Dataran-dataran tinggi juga terbentuk pada zaman ini, seperti Colorado di Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Grand Canyon. Korang pernah pergi Grand Canyon? Pernah pergi tak? Cantik tempat tu. Grand Canyon. So, siapa nak pergi? Nak pergi ramai kata nak pergi Itu padang pasir. Tak. Cikgu. Ya. Nak tanya boleh cikgu? Cikgu guna app design apa cikgu? Apa dia? Yang mana? App design mana ni? Design logo cikgu tu. Oh, logo ni.
Daripada tadi kau tanya. Logo ni sebenarnya adalah kawan cikgu yang buatkan. Dia lukis. Itu cerita sebenarnya. Oh, Okey. Baik. So, kita pergi kepada Grand Canyon. Siapa nak tengok? Jom kita pergi tengok Grand Canyon. Di manakah Grand Canyon? Iaitu di sini. Grand Canyon di sini. Dan kalau kita lihat, Grand Canyon ni macam mana cikgu? Dia satu tempat dataran tinggi. Ini dataran tinggi. So kalau kamu perhatikan, macam tak dataran tinggi pun, sebab kita tak turun lagi. Jom kita turun kalau kamu nak tengok macam mana rope dia sebenarnya. Okey, Grand Canyon ini kalau kita tengok, okey, jom kita turun ke tempat ini dan kita tengok apa yang ada di sini. Okey, baik. So jom kita turun, kita tengok apa yang ada. Nampak tak? Inilah dia Grand Canyon. Nampak tak? Dataran-dataran tinggi. Kalau kamu tengok ni, kawasan-kawasan dataran-dataran ni, memang kamu akan kata, oh, dia macam bergunung gandang. Dia bukan gunung sebenarnya. Dia dataran tinggi. Dan kalau kamu tengok, macam rendah kan? Dia macam rendah kan? Tapi sebenarnya jarak dia, kalau kamu nak tahu, okey, kalau nak diukur lah kalau nak diukur daripada atas ni sampai ke bawah ni, daripada atas sampai ke bawah, daripada atas puncak sampai ke bawah, dia boleh mencecah 1 kilometer. Maknanya 1000 meter tinggi dia. Daripada atas sampai ke bawah 1000 meter. Tempat pemanjat. Dia orang tak berani panjat tahu. Sebab apa? Sebab dia memang kering dan banyak batu-batu. Dan kalau kamu tengok dia punya pemandangan dia memang cantik, tapi dia, kalau kita lihat, memang padang, kita kata macam memang tak ada pokok, padang pasir. Padang pasir ini dipanggil Grand Canyon. Tempat di mana inilah antara permulaan terbentuknya tempat ini pada zaman Pleistocene. Sejak daripada zaman Pleistocene lagi tempat ni dah ada Tempat ni dah ada sejak zaman Pleistocene. Bayangkan. Ada village, ada kampung kat sini. Memang ada kampung. Okey. Dan kalau nak manjat ni tak payahlah. Kan, kamu tengok pun tahu, ngeri tinggi-tinggi semuanya, nampak tak? Tinggi-tinggi semuanya. Kan? Nampak tak? Ini kamu nampak tadi tinggi macam ni je. Kamu nampak sini, oh nak naik sini, oh naik sini tinggi lagi ni. Ni nak naik atas lagi ni, tinggi lagi ni. Cuba tengok atas dia lagi. Uish, ada lagi tinggi. Lepas tu naik atas lagi. Mak ai, ada tinggi lagi. Kemudian naik atas lagi, ada tinggi lagi. Naik atas lagi, ada tinggi lagi. Dan ada tinggi lagi. Berapa tinggi lah. Jadi terlalu tinggi. Ini boleh mencecah sehingga 2 kilometer Maknanya 2000 meter tinggi dia. 2000 meter tinggi dia. Jadi inilah dia Grand Canyon. Apa yang ada kat sini? Ini hanyalah kawasan padang pasir. Dan ada dataran-dataran tinggi. Nampak tak? Macam mana dia orang boleh turun kat sini Kan? Kawasan penuh dengan batu-batu je pula tu. Jadi inilah dia kawasan yang dipanggil Grand Canyon, yang terbentuk akibat daripada zaman Pleistocene. So kita dah tengok zaman Pleistocene. So kita dah tengok dua zaman. Zaman Miocene dan juga zaman Pliocene. Zaman Pliocene. Yang ketiga, Pliocene. Tak habis-habis PlayStation kau ni. Baik. Zaman ketiga, zaman Pleistocene. Tadi Pliocene. Ini Pleistocene. Baik. Zaman Pleistocene pula, bukan PlayStation zaman Pleistocene berlaku antara 2.5 juta hingga 10,000 tahun dahulu. Okey. Dan pada zaman ini, glasier utama berlaku sebanyak 11 kali. Kalau ada pelajar tanya, cikgu,
Apa itu glasier? Glasier itu ialah kecairan air batu. Air batu mencair pada zaman ini 11 kali. Bukan air batu yang dalam peti ais tu, tak. Air batu yang kita kata apa? Yang air batu yang terdapat di kutub-kutub utara, kutub selatan semua tu, dia mencair sebanyak 11 kali. Dan pada waktu ini manusia telah mengetahui, ya betul, air batu yang besar-besar tu. Manusia telah mengetahui cara membuat api. Manusia dah tahu cara membuat api ya pada zaman ini. So, kebanyakan binatang yang wujud pada ketika itu masih kekal hingga kini. Ada binatang-binatang yang masih kekal sehingga kini, sehingga sekarang masih ada lagi. Dan manusia dipercayai telah sampai ke Australia melalui jalan darat dari Asia Tenggara. Pentas Sunda sekitar 50,000 tahun dahulu. 50,000 tahun dahulu, manusia dipercayai telah sampai ke Australia melalui jalan darat dari Asia Tenggara. Macam mana tu cikgu? Jom cikgu bawa sekali lagi. Sebab tu kelas kita ni kita kena tengok tau. Kalau belajar daripada buku teks saja kita tak faham. Kita kena tengok. Sebab tu cikgu kena bawa kamu tengok tempat tu sendiri. So tadi kita pergi Grand Canyon. Okey. So sekarang kita akan pergi ke Asia Tenggara. Kat mana kita nak tengok Asia Tenggara dan Australia tadi cikgu? Okey, so kita akan pergi ke Australia dan juga Asia Tenggara untuk kita tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okey. Baik. So kalau kita pusingkan bumi ini, kita nampak bahawa di bawah ni Australia. Okey. Nampak tak bawah ni Australia Okey. Dalam buku teks tadi dia tulis apa tahu? Ada terdapat manusia yang telah sampai ke Australia di bawah tu. Australia tu, dengan berjalan kaki melalui jalan darat dari Asia Tenggara. Asia Tenggara mana? Asia Tenggara di sinilah. Di Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura. Ini Asia Tenggara. Tetapi orang daripada Asia Tenggara boleh sampai ke Australia. Macam mana dia orang boleh sampai cikgu? Dia orang jalan kaki. Macam mana dia orang boleh jalan kaki? Kalau kita tengok dulu kawasan-kawasan ini, Indonesia telah bersambung dengan Australia di sini. Telah bersambung dengan Australia di sini. Baik, so dia dah bersambung kat sini. Sebab itu dia boleh kalau kita lihat di sini. Baik, inilah dia sebenarnya dulu. So, orang-orang daripada KL ke, daripada Singapura ke kan, orang-orang dulu lah orang zaman dulu boleh jalan kaki masa zaman air batu, iaitu zaman Pleistocene. Mereka berjalan kaki sahaja boleh pergi ke Australia. Kerana apa? Kerana air membeku menyebabkan air laut sikit. Bila air laut sikit, tanah tu akan timbul. Tanah-tanah itu akan timbul jadi banyaklah terbentuk daratan. Dan kalau ada yang bertanya, cikgu, kenapa Australia dah jadi oren kekuningan, bukan ke hijau? Tak. Sebenarnya memanglah ini warnanya Australia. Memang ini warna Australia. Yang korang pergi tu, kalau kamu pernah pergi Australia, yang hijau-hijau tu sebenarnya berada di tepi-tepi dia. Tepi-tepi dia ni memang dia hijau. Tetapi kamu kena ingat bahawa Australia sebenarnya sebahagian besar Australia adalah kawasan gurun, padang pasir. Sebahagian besarnya adalah kawasan gurun dan padang pasir. Itu sebenarnya Australia. Jangan kamu rasa Australia mesti gambaran kamu hijau lah apa semua. Tak. Australia yang hijau tu, yang kamu gambarkan hijau tu, semua tepi-tepi laut. Semua di tepi-tepi laut. Kawasan tengah-tengah
memang kawasan gurun. Dan besar tau. Jadi itu hakikatnya. Okey. Jadi inilah dia. Okey. Sejuk. Memang kalau sejuk dia sejuk betul. Memang sejuk kalau sejuk betul. Memang betul. Jadi itu yang kita lihat tentang zaman Pleistocene, iaitu manusia dipercayai telah sampai ke Australia melalui jalan darat, daripada Asia Tenggara sekitar 50,000 tahun dahulu. Lama tu. Dan kalau kita lihat, yang terakhir zaman apa? Zaman Holocene. Holocene, ialah zaman yang bermula sejak 10,000 tahun dahulu hingga kini. So, berlaku kemajuan dalam kehidupan manusia di mana manusia telah mengetahui cara-cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. So, roda dan juga tulisan cuneiform. Roda, wheel. Satu roda dan tulisan-tulisan cuneiform, tulisan terawal masyarakat dunia, telah dicipta kira-kira 5,500 tahun dahulu. Setelah itu, tamadun manusia terus berkembang dalam bidang keagamaan, pendidikan dan pentadbiran dan undang-undang. Maksudnya di sini, kena ingat zaman Holocene ialah zaman yang bermula 10,000 tahun dahulu sampai sekarang. Maknanya zaman kita sekarang ni, kita katakan sebagai masih lagi zaman Holocene lah, iaitu zaman di mana perkembangan manusia sebenarnya. Jadi, pengetahuan tentang perubahan dan sebab berlakunya zaman air batu membantu kita meningkatkan pemahaman kita tentang perkara yang berlaku kepada bumi dan hidupan pada masa dahulu. So, hal ini dapat membuat apa? Kasih sayang dan sikap sayang terhadap alam sekitar dan memelihara bumi. So, ini gambar menunjukkan salji meliputi kawasan pergunungan. Pada zaman air batu, salji menjadi mampat membentuk air batu. So, proses ini memakan masa jutaan tahun, bukan sehari semalam, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tetapi berjuta-juta tahun. Jadi ianya memberi kesan kepada manusia. Okey. Kita lihat teori ni tak apa. Okey, kita akan lihat tentang garis masa zaman air batu. Seperti mana yang kamu telah pelajari tadi, bahawa inilah dia. Garis masa zaman air batu. Iaitu zaman air batu kita tahu terbahagi kepada 4, iaitu zaman Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga zaman Holocene. So, kita dapat lihat tempoh masa setiap. Kamu perasan tak? Tengok tahun dia. Miocene ni daripada 23 juta hingga 5 juta tahun. Kemudian Pliocene pula 5 juta hingga 2 juta tahun. Maknanya dia makin sikit. Pleistocene 2.5 juta hingga 10,000. Itu zaman Pleistocene. Dan juga zaman Holocene daripada 10,000 hinggalah ke hari ini. Ini sebelum Masihi ya. Betul, Khairin Aina. Ini sebelum Masihi. So, itu berkaitan dengan kaitan Masihi. Husaini, itu sebenarnya salah pelajaran. Kalau kamu nak tanya tentang tanah runtuh, tanya petang nanti pukul 3 kelas geografi. Ni kelas sejarah. Jangan salah Jangan salah kelas. Salah kelas tu. Nak tanya tanah runtuh, tanya kat sejarah. Kan lain tu. Baik. Cikgu nak perjelaskan. So, inilah ramai yang orang tak confuse. Cikgu, saya tak fahamlah susunan tahun dia macam mana. Ini sebenarnya sebelum Masihi. Sebagai contoh, katakanlah cikgu buat satu line kat sini. Sekarang ni kita akan buat line kat sini hari ini. Iaitu tahun berapa? Tahun 2022. Betul?
sekarang ni hari ini iaitu tahun 2022, betul? Itu 20,022 Masihi. Okey, Masihi. Kemudian, okey, kalau kita lihat, katakanlah garisan itu, garisan yang di tengah itu, okey, garisan ini, okey, sebenarnya adalah garisan yang kita tulis sebagai tahun 1 Masihi. 1 Masihi. 1 Masihi maknanya pada tahun ketika Nabi Isa lahir. 1 Masihi. So kalau sebelum tu cikgu, sebelum itu adalah sebenarnya dikategorikan, dinamakan sebagai apa? Sebagai, let's say kita letak satu garisan kat sini. So yang ini katakanlah dia kalau sebelum itu kita akan tulis macam mana? Kita akan tulis, let's say lah, okey, kita kata 1,000 tahun 1,000 SM. Maknanya apa? Sebelum Masihi. Tu maknanya 10,000 sebelum Masihi. So bermakna yang ini pun sama jugalah. 10,000 sebelum Masihi. Kemudian juga yang ini 5 hingga 2 juta tahun sebelum Masihi. Yang ini 23 juta hingga 5 juta sebelum Masihi. So yang sebelum itu semua sebelum Masihi. Yang start 1 Masihi ni dan sekarang itu dipanggil Masihi. So boleh faham kenapa dia makin lama makin kurang? Sebab dia menuju kepada 1 Masihi. Semua itu sebelum Masihi. Boleh faham sekarang susunan dia? Boleh jadi itulah supaya kamu semua jelas. Oh begitu. Maknanya Miocene, Pliocene, Pleistocene sebenarnya telah berlaku sebelum Masihi. Dan kalau tadi pelajar ada tanya, habis tu cikgu, ini zaman sebelum Nabi Muhammad ke? Nabi Muhammad sebenarnya lahir pada tahun yang ini, iaitu pada tahun 570 Masihi. 570 Masihi. Nampak tak? Jadi itulah berdasarkan pengetahuan, berdasarkan perkiraan, Nabi Muhammad lahir pada 570 Masihi. So bermakna zaman Miocene, Pliocene, Pleistocene ini semua zaman-zaman sebelum Nabi Adam lagi. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya tentang zaman Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene? Semua sen. Okay. Nasib baik tak ada zaman Hansen. Kan Hansen? Kan? Ataupun Winston. Nasib baik tak ada zaman Hansen, zaman Winston. Yang ada zaman yang ada Miocene, Pliocene, Pleistocene dan Holocene. Ada soalan nak tanya? Ada, senyap aja. Ada ke tak ada ni? Ada ke tak ada? Tak ada okey, sebab tadi ada yang bertanya. So ya cikgu berikan ruang untuk sebarang pertanyaan. Kalau tak ada, okey. Kalau ada bagi tahu, jangan simpan-simpan. Baik, saya dah kehabisan soalan. Okey. Baik, kalau dah kehabisan soalan, jom kita buat apa? Jom kita buat siapa tahu? Okey, jom kita buat nota. Kita buat nota bukan tulis. Ingat kita buat nota bukan tulis ayat, tapi kita buat dalam bentuk mind map. Kita buat dalam bentuk nota gambar. Itu je. So jangan risau. So kepada mana-mana pelajar yang baru masuk, caranya begini. Cikgu tunjuk. Begini. Okey, iaitu kepada mana-mana pelajar yang baru masuk, okey, sila dapatkan sehelai kertas A4 seperti ini. Kemudian kertas itu kamu lipat 2, okey, dan kemudian kamu lipat lagi 1. Supaya apa? Supaya di kertas itu kamu dapat 4 bahagian. 1, 2,
3 dan 4. Untuk apa? Untuk kita buat nota di ruangan pertama dulu. Kalau dah habis kat sini, kita buat sebelah pula. Itu cara dia. Okey, so kepada mana-mana pelajar yang belum ada kertas dan belum ada pen, sila ambil sekarang. Go. Sila ambil sekarang. Kalau yang dah ada, tulis dah dekat Zoom chat. Tulis dah cikgu. Kalau dah ada. Kalau yang tak ada, sila pergi ambil sekarang. Okey. Bagus Nur. Okey, Karin. Okey, bagus. Dah ada dah. Okey, bagus. Okey. Dah. Okey, bagus. Yang lain-lain. Dah Okey, baik. Bersemangat korang. Okey. Okey. Dah ada semua. Tak ada kertas. Alamak, kalau tak ada kertas, ambil buku. Kalau tak ada kertas, ambil buku kosong. Buku kosong lah. Tak ada kertas, boleh ambil buku kosong. Silakan. Don't worry. Don't worry. Cikgu boleh tunggu. Cikgu boleh tunggu ya. Don't worry. Boleh ambil sekarang. Okey. Baik. Okey. Okey, dah ada semua? Okey, bagus, dah ada. Okey, baik. Okey, baik. So, kita lihat kat sini. Buku pun tak bawa. Macam mana buku pun tak bawa? Okey. Tak apalah. Ambil lah. Okey, ambil. Okey. Bolehlah tulis, dapatkan mana-mana kertas pun bolehlah. Kan? Baik. Apa yang cikgu nak kamu, nak kamu bawa ataupun nak kamu salin ialah cikgu nak kamu salin yang ini je. Okey, iaitu cikgu nak kamu salin sebagai nota yang ini. Okey. Apa ni cikgu? Inilah dia rajah garis masa untuk zaman air batu. Yang cikgu kotakkan ni saja. Maknanya kamu buat sebiji macam tu. Maknanya ada tanda arrow, bermakna cara nak buat dia kan, dia begini. Okey, kalau nak banner dia, mula-mula kamu banner arrow tu dulu. Maknanya banner arrow tu macam tu. Kemudian arrow ni tak semestinya besar, kecil pun boleh. Okey, buat arrow gitu. Kemudian buat begini. Buat begini, bulat kecil, bulat besar. Okey, buat gini. Jadi begitu kita buat macam tu. Okey. So, kamu buat dia punya arrow macam tu. Kemudian kamu buat dia punya sempang-sempang dia. Satu di sini, satu di situ, satu di sinun, dan juga satu di sanan. Okey, so macam tu. Kemudian bila kamu dah buat sempang-sempang itu, kemudian kamu mulalah untuk menulis. Pertama sekali, satu petak tu je. Satu petak, jangan guna semua jangan guna, kalau katakan 4 tu, janganlah korang gunakan habis semua tu untuk baru, tak. Kamu buat satu petak ni je. Dekat satu petak ni, kalau kamu rasa nak memanjang tu macam tak cukup, kamu boleh dia punya lebarkan dia macam tu. Nampak tak? Jadi boleh buat melebar macam tu. Boleh. Tapi jangan guna semua. Rugi. Sebab kita ada nak lukis lagi depan ni. Nak tulis lagi. Jadi kamu dah buat macam tu. Kemudian kamu masukkan apa? Masukkan tahun dulu. Tahun. Kemudian 23 juta hingga 5 juta dalam kotak yang pertama. Kemudian kotak yang kedua, 5 hingga 2 juta tahun. Kemudian kotak yang kedua. Kotak yang ketiga, 2.5 juta hingga 10,000 tahun. Dan kotak yang keempat dan ke depan ini, tulislah hari ini. Dan di kotak-kotak ini, boleh letakkan nama Miocene. Miocene untuk kotak ni. Kemudian untuk kotak yang kedua, Pliocene kat sini. Macam tu.
Kemudian Pleistocene. Okey, 2.5 juta hingga 10,000 tahun. Dan 10,000 tahun hingga hari ini ialah Holocene. Macam tu. Okey. Nampak tak? Dah siap. Bagus. Yang lain-lain? Okey, dah siap. Dah siap, boleh tulis dah Okey, bagus. Yinsi dah siap. Isyani dah siap. Apa yang had? Naufal. Bukan had lah Naufal. Dah. Okey, dah. Bagus. Oh, terbalik. Okey, baik. Okey, dah Okey, so kamu pun dah dapat Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Okey. Baik. So bila kita dah buat yang ini, kita dah tahu zaman air batu ini. So sekarang kita akan buat sedikit nota untuk di kawasan yang kedua. Di kotak yang kedua. Tadi kita buat kotak pertama. So sekarang kita buat di kotak yang kedua. Kotak yang kedua, kita akan buat tentang maklumat tentang zaman Miocene dan zaman Pliocene. So macam mana nak buat? So kita akan buat begini. So kita akan buat begini. So cikgu akan sharekan. Ini dia whiteboard cikgu. So kita akan tulis kat sini. Buat secara, kita buat macam ni. Zaman Miocene. Kita tulis zaman Miocene. So kemudian kita boleh tengok 23 juta juta hingga 5 juta tahun. Kemudian kita boleh tambahkan lagi, iaitu kita boleh letakkan begitu, gunung ganang terbentuk. Gunung ganang terbentuk. Kemudian juga mamalia. Wujud mamalia. Kemudian hidupan mamalia. Kemudian kita tambah kat sini hidupan laut. Kemudian kita boleh tambah lagi suhu dunia panas / kering. Ataupun bukan slash lah, dan kering. Gitu. Jadi kita boleh buat tentang zaman Miocene. So kita akan buat, the next step is kita akan buat begini. Iaitu kita akan buat bulat untuk zaman Miocene. Dan kemudian kita akan buat, mungkin kita boleh kotakkan kot. Kotakkan begini. So kotak kita tukar kepada mungkin warna merah ke. Baik. So kita buat kotak warna merah sikit lah. Gitu. Baik. Silap, maaf, ada typo, bukan terbentuk tapi terbentuk. Typo pula, cikgu tambah K lah. Terbentuk gitu. Terbentuk. Dan kemudian kita akan tambahkan arrow kat sini. Zaman Miocene 23 juta tahun hingga 5 juta tahun. Baik. Daripada situ kita akan teruskan pula dengan zaman Pliocene. Kita buat zaman Pliocene kat bawah dia. Zaman Pliocene. Zaman Pliocene. Kita akan buat sama juga macam tadi.
So first kita akan buat 5.3 juta hingga 2.6 juta. Okey, juta tahun. Okey, ataupun THN, kita pendekkan je. Kemudian apa yang berlaku pada zaman ini? Okey, iaitu kita kata penyejukan global. Maknanya penyejukan pada seluruh dunia. Okey. Okey, dan penyejukan inilah penyejukan global dan pengeringan alam sekitar global menyumbang kepada penyebaran besar. Okey, maknanya wujudnya, kita kata wujudnya padang rumput. Okey, padang rumput. Okey, padang rumput dan savana. Savana tu savana tu padang rumput lah. Kemudian apa lagi yang terbentuk, iaitu jambatan darat Panama. Okey. Okey, dan juga satu lagi iaitu dataran tinggi terbentuk, iaitu Grand Canyon. Okey, dan satu lagi iaitu Grand Canyon. So Grand Canyon ni kita akan boleh buat begini. Grand Canyon. Gitu. Penyejukan global, wujudnya padang rumput dan savana, jambatan darat Panama dan Grand Canyon. Maknanya wujudnya masa zaman inilah wujudnya. Okey, padang rumput dan padang savana, wujudnya jambatan darat Panama yang menghubungkan Amerika Utara dengan Amerika Selatan, dan kemudian Grand Canyon iaitu dataran tinggi. Okey, dataran savana tu apa? Padang rumput. Padang rumput savana. Just memang dia padang sepadang-padangnya saja. Dia tak ada pokok-pokok besar. Memang padang. Savana tu padang juga lah. Okey. So jambatan darat Panama dan Grand Canyon, kalau kita nak tambah mungkin boleh kita tambahkan, iaitu okey, Grand Canyon ialah dataran tinggi. Gitu. So bila kita dah buat begini, kemudian kita akan kita cantikkan dia dengan caranya kita buat zaman Pliocene. Okey. Zaman Pliocene, dan kita kotakkan dia menjadi kawasan yang ini, seperti ini. Dan kemudian kita tambahkan arrow untuk menjadikan dia cantik sikit. Gitu. So zaman Miocene dan zaman Pliocene. Okey. Baik, dapat semua ya? Okey, bagus. Dan seterusnya kita nak buat iaitu zaman apa seterusnya, iaitu zaman Pleistocene. Pleistocene ni okey. Baik, zaman Pleistocene ni, okey, kalau katakan kamu tak muat, katakan tadi kamu dah buat yang ini, kemudian kamu dah buat yang ini. Okey, kat sini kalau katakan tak muat, so kamu boleh sambung ke bawah ataupun sambung ke bawah ini. Okey, sambung ke bawah dia. Boleh. Sambung ke bawah dia. Macam cikgu tak muat ke bawah. So cikgu buat ke tepi ya. Cikgu buat ke tepi sebelah kanan. So sebagai contoh macam kita lihat sini, iaitu kita akan buat zaman Pleistocene. Okey, zaman Pleistocene. So kita nak buat Pleistocene di sini, iaitu, dan kita buat maklumat dia. Zaman itu berlaku pada bila? Pada 2.5 juta. Okey, juta hingga ke 10,000 tahun. Okey, 10,000 tahun. Dan apa yang berlaku? Okey, iaitu glasier utama. Okey, sebanyak glasier utama sebanyak 11 kali. Okey, glasier utama sebanyak 11 kali. So itu yang kita nak buat, yang pertama. Yang kedua, manusia.
Okey, mengetahui. Okey, manusia membuat api. Okey. Ataupun kita nak bagi dia clear lagi, manusia tahu membuat api. Tu. Okey, itu ayat yang paling mudah lah. Okey. Kemudian binatang yang wujud ketika ini. Ketika ini. Ataupun yang wujud pada zaman ini. Pada zaman ini masih masih wujud. Wujud hingga kini. So kemudian kita tengok lagi iaitu manusia. Beli bawang kat mana? Main game. Tak, bawang dia cantik tu. Kat dia ni bukan. Oh ni dekat dekat Go Mart. Okey, baik. Jangan kau tulis pula bawang je. Tu cikgu cakap dengan wife cikgu. Kau kan tulis pula zaman Pleistocene ada bawang. Jangan. Faham ke tak faham ni? Okey. Jangan tulis bawang. Okey, baik. Baik. So kita lihat binatang yang wujud pada zaman ini masih wujud hingga kini. Kemudian kita boleh tulis manusia. Manusia nak tambah ke itu? Bolehlah. Manusia telah sampai ke Australia. Kan? Australia. Melalui pentas Sunda. Pentas Sunda. So itu tentang manusia telah sampai ke Australia. Bukan Astagfirullahalazim, bukan. Itu lain. Telah sampai ke Australia. Astagfirullahalazim. Baik. So kita dah buat yang ini. Dan juga so kita akan buat sama seperti tadi, iaitu kita akan buat zaman Pleistocene ini, dia punya kotak dia dan bulat dia, dan juga yang ini ada kotak dia gini. Yes. Kan? Baik. Kita akan buat guna warna merah. Alright. So ini berkaitan ini. So kita akan buat arrow dia. Baik. Dan yang terakhir kita nak buat hari ini iaitu tentang zaman Holocene. Yang terakhir. Zaman Holocene. Kita nak buat zaman Holocene. Iaitu zaman Holocene. Dan maklumat dia adalah 10,000 tahun sehingga kini. Dan juga kita kata manusia. So apa yang berlaku pada zaman ini? Manusia maju. Daripada tadi lagi cikgu mobil saya menulis dah penuh buku saya. So apa maksudnya Nawal? Apa maksudnya Nawal? Ke cikgu membibil ni tak bagus ke macam mana ni? Tak faham. Saya dah salin dah. Okey, baik. Baik Nawal. Baik. Zaman Holocene 10,000 tahun hingga kini manusia mengetahui cara mengetahui aktiviti pertanian. Itu satu. Manusia mengetahui aktiviti pertanian, roda dan tulisan kuniform. Dicipta. Dicipta. Kemudian juga tamadun manusia berkembang dalam bidang keagamaan.
Okey, kita boleh tulis berkembang tamadun manusia, kan. So inilah maklumat-maklumat yang kita nak tulis berkaitan dengan zaman kuniform tu apa? Okey, kuniform tu adalah tulisan tulisan yang berbentuk pepaku dan ianya terdapat dimulakan oleh orang-orang dalam zaman tamadun Mesopotamia. So itu semua kamu akan belajar. Tulisan kuniform ni semua kita akan belajar semasa bab yang keempat nanti, bab 4 dan bab 5 nanti. Kita akan tengok. Don't worry, kamu akan belajar roda dan tulisan kuniform ni kita akan belajar daripada tamadun Mesopotamia yang kamu akan pelajari dalam bab 4 dan bab 5 nanti. So kita buat kotak dan juga buat arrow. So dah siap untuk nota kita hari ini, iaitu tentang zaman air batu. Dah siap semua? Dah. Okey, dah. Dah okey, baik. Dah. Panjang dah dia. Okey. Baik. Dah kalau dah tulis dah, sebab nanti cikgu nak tutup kan, korang tengah menyalin sekarang, tak dapat pula, terlepas pula. Okey, Zarfan Shah. Tak apa, take your time. Okey. Okey, baik, bagus. Okey, bagus. Ila sini pun dah. Vincent pun dah. Okey, dah semua Dah. Okey. Dah boleh cikgu padam okey. Baik. So, okey. Baik. So, hari ini kita telah belajar tentang zaman-zaman